بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد طه الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أكرم الأكرمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا. نسأل الله أن يكرمنا ويرزقنا نية الإخلاص في القول والعمل. أما بعد، أذكركم وأذكر نفسي بإخلاص النية لله تعالى. Muslimin dan muslimat dirahmati Allah, insya-Allah, sama-sama kita mengikhlaskan niat di hati kita semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Amma ba'du. Pada sesi yang lalu kita berhenti di matan. Sekejap kita sharekan matan. Siapa yang ada kitab boleh buka kitab. Pada sesi yang lalu kita berhenti di matan wala syai'a yu'jizuhu wala ilaha ghairuh. Kita dah syarahkan tentang penggunaan kalimah al-ilah, yang mana kalau kalimah itu al-ilah, maka secara mutlaknya hanya boleh diguna untuk Allah Subhanahu wa taala dan tidak boleh untuk kita menamakan selain Allah dengan al-ilah. Adapun jika diidhafah, diqayyidkan, dikaitkan, dalam bahasa Melayu dikaitkan, disandarkan kepada kufar, kepada non-Muslim, tentang kalimah ilah ini, seperti disebut ilahul Hind, Tuhan orang Hindu contohnya, maka bukan datang dengan makna ilah itu adalah khaliq, adalah pencipta. Kerana ilah di sini kita dah sebut bahawasanya makna ilah, al-ilah ialah man lahu al-ilahiyah, iaitu yang baginya sifat ketuhanan, iaitu qudratul ibda'i wal ikhtira', kuasa menjadikan sesuatu, mengeluarkan sesuatu daripada tiada kepada ada. Itu makna al-ilah. Tapi bila kita sebut ilah yang disandarkan kepada golongan non-Muslim, maka ilah di situ kita sebut ilahul hunud contohnya, Tuhan orang Hindu contohnya. Tapi Tuhan dekat situ dengan makna sembahan. Asalnya bukan kalimah Tuhan pun, tetapi sembahan. Jadi maknanya datang dengan makna sembahan. Jadi bila kita sebut makna sembahan, ia bukanlah Tuhan, tetapi sembahan yang diambil secara zalim. Ini yang dijadikan sembahan secara zalim oleh mereka-mereka yang bukan Islam. Wal'iyadu billahi ta'ala. Maka kata pengarang hari ini kita masuk pada pasal yang baru. Kata pengarang, qala al-muallifu rahimahullah, qadimun bila bertida, daimun bila intiha. Itu kata pengarang, Allah Ta'ala bersifat dengan qadim. Apa makna qadim di sini? Qadim maknanya ialah jika diitlakkan kepada Allah, maknanya ialah yang tiada permulaan. Kalimah qadim jika kita itlak pada Allah, sifatkan pada Allah, maka Allah Ta'ala, kita faham bahawasanya Allah Ta'ala bersifat dengan qidam. Apa makna qidam? Qidam ni dia sama makna dengan dua lagi kalimah. Yang pertama qidam, yang kedua qidam atau qadim, yang kedua azali, yang ketiga ialah al-awwal. Al-awwal maknanya kalimah qadim, kalimah
al-azali ataupun kalimah al-awwal itu sama maknanya. Secara umum sama maknanya. Iaitu yang tiada permulaan bagi kewujudannya. Apakah makna tiada permulaan bagi kewujudannya? Supaya kita lebih faham, apakah makna tiada permulaan bagi kewujudannya? Iaitu yang tiada didahului oleh ketiadaan. Makna tiada permulaan ialah yang tiada didahului oleh ketiadaan. Maka kebanyakan kitab pondok dia akan sebut sedia ada. Apabila syarah sifat 20, pada makna lah, bukan pada syarah, pada makna bila dia sebut qidam, maknanya sedia ada. Apa makna sedia ada? Itu tiada permulaan. Apa makna tiada permulaan? Iaitu yang tiada bermula dengan tiada. Yang tidak bermula dengan tiada. Okay? Yang tidak bermula dengan ketiadaan. Maknanya wujudnya itu sedia ada. Adapun bagi makhluk seperti manusia atau jin atau malaikah atau seluruh alam ini, kita sebut alam, maka seluruh alam ini semuanya ada permulaan. Semuanya ada permulaan. Tidak ada perkara selain Allah yang tiada permulaan. Kerana semuanya adalah ciptaan. Sebab tu Allah Ta'ala berfirman, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bila kita sebut Rabbil Alamin, apa makna dia? Iaitu di sana kita faham pada ayat tersebut, kita faham bahawasanya ada dua kewujudan di situ. Ada dua kewujudan di situ. Yang pertama ialah kewujudan yang wajibul wujud. Kewujudan yang wajibul wujud. Apa makna wajibul wujud? Wajibul wujud ni maknanya, ni kita masuk pada sedikit perbicaraan tentang hukum akal. Tentang hukum akal. Bila kita sebut wajibul wujud, maknanya apa dia? Iaitu pada akal kita yang sahih, pada akal yang sahih. Itu pada akal yang dia itu akalnya itu adalah akal yang tidak rosak. Kerana ramai di luar sana yang mereka konon-kononnya ikut logik, tetapi logik mereka itu adalah datang daripada akal yang tidak salim, yang tidak sihat, yang tidak selamat, ada ghalab pada akal dia. Tapi bila kita sebut dalam perbahasan akidah, bila merujuk kepada akal, maknanya dengan makna aklun salim, dengan makna akal yang sejahtera. Okay, akal yang sejahtera. Maka bila kita sebut wajibul wujud, maknanya apa? Iaitu ma la yutasawwaru fil aqli adamu. Apa yang akal yang sejahtera, yang sihat tidak boleh menerima ketiadaannya. Kita akal yang sihat akan menghukum, akal yang sihat akan menghukum bahawasanya wujudnya alam ini tidak mesti ada wujudnya pencipta. Akal kita tidak menerima bahawasanya tiada pencipta. Tetapi golongan yang atheism, golongan yang mu'attil, golongan ta'til, bila sebut ta'til maknanya golongan atheism, di sisi mereka, akal yang tidak sejahtera pada diri mereka itu, mereka merasakan, mereka wahamkan. Okay, dia bukannya istidlal dengan akal yang sejahtera, tetapi mereka wahamkan dengan akal yang tidak sejahtera bahawasanya itu adalah logiknya. Lalu mereka datangkan kefahaman bahawasanya alam ni ada dengan sendirinya, tiada pencipta. Lalu mereka bawa datanglah teori Big Bang. Kemudian mereka bawa datanglah, alam ini daripada satu sel yang sendiri ada. Kemudian sel ini kemudian dia melalui proses evolusi, jadi ikan, kemudian ikan jadi makhluk, jadi itu akhirnya bawa kepada jadi beruk, kemudian bawa kepada beruk kepada jadi manusia dan sebagainya, sebagaimana yang
kita maklum tentang pemikiran golongan atheism ni, yang sudah tentu ada banyak mazhabnya, kita sebut in general sahaja. Maka faham kita di sini, apa yang mereka istidlalkan daripada akal yang ghair salim, yang tidak sejahtera, akal yang ghalat, yang tidak sejahtera pun. Maka mereka rasakan bahawasanya benda tu logik. Sedangkan jika akalnya sejahtera, kita bila kita sebut akal sejahtera, maknanya akal yang selamat daripada pemikiran-pemikiran yang salah ni. Maka kita sendiri dengan akal yang sejahtera, kita tidak dapat menerima suatu binaan yang tidak ada pembinanya. Akal kita tidak menerima suatu lukisan tidak ada yang melukisnya. Suatu tulisan tidak ada penulisnya, tak mungkin. Tak mungkin. Maka itu yang disebut oleh para ulama kita, bagaimana akal kita yang menghukumkan tulisan mesti ada penulis, lukisan mesti ada pelukis, binaan mesti ada pembina. Maka akal kita akan buat conclusion, akal kita akan proses maklumat ni dan buat conclusion dengan melihat kepada alam ini. Tak mungkin alam ini tidak ada yang menciptakannya. Tiba-tiba all of sudden, tiba-tiba jadi. Tak mungkin, akal kita tak menerima benda tersebut. Akal kita tidak menerima benda tersebut. Maka dengan itu, akal kita yang salim menatijahkan bahawasanya tidak dapat tidak, bahawasanya Tuhan itu pasti wujud. Dan Tuhan itu ialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu yang dipanggil sebagai wajibul wujud secara ringkas. Maka Allah Ta'ala berfirman, Rabbil alamin tadi, Alhamdulillahi Rabbil alamin. Al-alamin pula ialah kullu ma siwallah. Setiap sesuatu selain Allah dipanggil sebagai alam. Dipanggil sebagai alam. Kita alam, batu alam, pokok alam, awan alam, langit alam, jin alam, malaikat alam. Semua selain Allah dipanggil sebagai alam. Dipanggil sebagai alam. Maka alam ini wujud ke tak? Wujud. Alam ni wujud. Okay. Mana nak tahu wujud? Cubit tangan rasa sakit tak? Rasa sakit. Maknanya alam tu wujud. Alam tu ada. Tetapi kewujudan alam adalah kewujudan yang mumkinul wujud, atau sebahagian ulama sebut jaizul wujud, iaitu yang harus wujudnya. Apa makna harus wujudnya? Iaitu akal kita menerima ma yutasawwaru fil aqli wujuduhu taratan wa adamuhu taratan ukhra. Apa yang akal kita boleh menerima kewujudannya pada suatu ketika dan ketiadaannya pada suatu ketika. Maknanya akal kita yang salim, yang sejahtera, menerima wujudnya sesuatu itu dan menerima juga ketidakwujudan sesuatu itu. Contoh, kalau ditanya pada kita, adakah dinosaur itu wujud? Akal kita menerima kewujudan dinosaur dengan bukti-bukti yang ada, dengan fosil-fosil yang dijumpai. Maka akal kita menerima bahawasanya dinosaur boleh jadi dinosaur wujud. Akal kita tidak menolak kewujudan dinosaur. Dan kita tanya, okey, kalau dinosaur wujud, mana dinosaur sekarang? Dia kata akal kita juga menerima bahawasanya dinosaur dah pupus. Maka wujudnya dinosaur harus pada akal, dan ketiadaan dinosaur juga harus pada akal. Akal kita takkan jadi gila pun untuk untuk kita memikirkan tentang ketidakwujudan dinosaur. Akal kita boleh terima. Akal kita juga takkan gila pun jika memikirkan tentang kewujudan dinosaur. Maknanya dinosaur tu boleh jadi wujud, boleh jadi tak wujud. Harus pada akal kita ianya wujud, dan harus pada akal ianya tak wujud. Untuk pembahasan hukum akal, cukup takat ni dulu.
Nanti dalam masalah kudrah akan masuk pula tentang hukum akal ni, sekurang-kurang kita faham tentang masalah ni. Maka di sana kita faham, di sini kita faham bahawasanya ada dua kewujudan. Satu yang wajibul wujud, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala, yang tiada syirik, tiada sekutu baginya, yang tiada seumpamanya, yang tiada sebanding dengannya. Dan yang kedua kewujudan alam. Bahkan kalimah alam itu sendiri para ulama menyebut yusammal alamu alaman li'annahu alamatun ala wujudillah. Dinamakan alam itu alam kerana ianya alamat bukti, tanda kewujudan Allah. Kerana dengan tafakkur pada alam ini, ia mengistidlalkan bahawasanya tidak dapat Tuhan pasti wujud. Sebab tu Allah Ta'ala berfirman, wa fi anfusikum afala tubsirun. Wa fi anfusikum, pada diri kalian itu ada dalilnya wujud Tuhan. Afala tubsirun, apakah kamu tidak memerhatikan? Kerana apa? Kerana kata ulama tafsir, ulama mufassirin, makna ayat ini wa fi anfusikum afala tubsirun, maknanya ialah pada diri kalian itu adanya tanda, adanya alamat, adanya bukti bahawasanya Tuhan itu wujud. Tidakkah kalian memerhatikan? Maka kata ulama, pada diri kita, kalau kita perhatikan, kalau kita lihat, hebatnya pencipta ni, hebatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Ta'ala jadikan sistem badan kita ni, kalau ulama mufassirin sebut tentang sistem digestion, sistem pencernaan kita. Kita masuk sistem pencernaan kita ni, Allah Ta'ala jadikan, okay, dia punya intake dia adalah inlet kita adalah satu je, iaitu mulut, tekak mulut. Kan? Satu je intake dia, inlet dia, satu je. Di situlah masuk makanan, di situlah masuk minuman. Kita makan, kemudian kita minum. Maknanya dia punya masuk tu satu je, inlet dia satu je. Kemudian dalam badan kita ni Allah Ta'ala jadikan satu sistem yang kompleks. Sistem tu dia bekerja dengan sendiri. Without our control, tanpa kita punya control. Kerana sistem digestion ni dia termasuk di bawah kita panggil sebagai af'al ghair ikhtiyariyah, perbuatan yang bukan ikhtiari, bukan pilihan kita. Kita tak boleh nak stop, jangan berak, tak boleh. Kita boleh tahan berak, tapi tahan pun ada satu point dia, tak boleh dah. Kan? Maknanya kita tak boleh nak kontrol. Oh, masuk air, masuk makanan. Oh, nanti biar kenyang tu 50 jam, 3 hari. Kita kontrol. Tak boleh. Dia sistem yang kita tak kontrol. Yang tidak ada kasat bagi kita untuk kontrol benda tu. Dia adalah af'al ghair ikhtiyariyah. Itu perbuatan yang tidak ada ikhtiari, tak ada pilihan. Tak ada pilihan bagi kita. Seperti degupan jantung dan sebagainya. Maka inletnya satu. Tetapi cantiknya ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala, hebatnya Tuhan kita, Allah Subhanahu Wa Taala yang maha kuasa. Allah jadikan inletnya satu, tetapi keluarnya dua. Keluarnya dua. Dengan separation. Dekat kubul tidak akan keluar ghaid, tidak akan keluar tai. Dekat dubur tidak akan keluar baul, tidak akan keluar kencing. Kencing tempatnya memang Allah Ta'ala jadikan kencing keluar di kubul. Okay. Adapun ghaid, tai, keluar melalui dubur. Tak bertukar pula antara dua tu. Tiba-tiba tak pernah berlaku pula kan, tak pernah berlaku pun. Tiba-tiba kencing keluar tai, tak mungkin. Ataupun berak keluar kencing, tak mungkin. Tak mungkin kalau berak cirit birit tu adalah kan, tapi maksudnya baul, kencing. Cirit birit tak dipanggil baul. Hebatnya
Sampaikan Allah Ta'ala firman dalam Al-Quran, wa fi anfusikum afala tubsirun. Pada diri kalian pun dah ada dalil dah tentang wujudnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tentang wujudnya Allah, iaitu kita buat istidlal dengan akal yang salim bahawasanya Allah Ta'ala itu wujud. Sistem yang kompleks ni tak mungkin dia tiba-tiba jadi dengan sendiri. Manusia yang cerdik, dia takkan kata bahawasanya alam ini terjadi dengan sendiri. Hatta kalau sistem komputer, sistem robot, pasang kenderaan dan sebagainya yang begitu kompleks, takkan tiba-tiba satu kilang yang pasang kereta Tesla hybrid. Bukan hybrid dah, Tesla ni kira EV lah, kereta yang memang fully electrical. Tiba-tiba Elon Musk kata, kilang Tesla ni tiba-tiba ada. Tiba-tiba je, satu hari saya bangun tidur, tiba-tiba je wujud kereta Tesla. Sistem tu, robot tu semua bekerja, semua tiba-tiba ada. Akal kita tak terima benda tu. Akal kita tak terima. Maka kalau sistem yang direka oleh manusia, bukan dicipta, direka oleh manusia, yang ambil daripada perkara-perkara yang memang telah Allah Ta'ala jadikan di alam ini, itu pun ada sistem yang kompleks yang kita tak boleh terima, tidak ada yang merekanya, apalagi alam yang terlebih kompleks. Sudah tentu ada penciptanya. Sudah tentu ada penciptanya. Maka pencipta kita itu pasti dia tidak serupa dengan ciptaannya. Maka setiap ciptaan, kita sebut tadi, kembali kepada matan, setiap ciptaan, setiap perkara selain Allah, semuanya ada permulaan kerana ianya dicipta. Adapun Allah Subhanahu Wa Ta'ala tiada permulaan bagi kewujudannya kerana dia Tuhan. Kalau pencipta ada permulaan baginya, maka dia bukan lagi Tuhan. Kerana dia diciptakan juga. Maka pencipta dialah yang Tuhan. Dia bukan lagi Tuhan. Kalau pencipta dia pula ada pencipta, maka dia bukan lagi Tuhan. Yang pencipta dia Tuhan. Yang mana kalau dibincang dia akan jadi tasalsul. Maka ulama kata tasalsul ini mustahil pada akal. Maka masuklah pada hukum akal yang ketiga, iaitu perkara yang mustahil akal, iaitu ma la yatasawwaru fil aqli adamuh. Ma la yatasawwaru fil aqli wujuduh. Iaitu apa yang akal tidak menerima kewujudannya. Apakah dia? Syirik bagi Allah, kelemahan bagi Allah, itu mustahil bagi hak Allah. Bahkan akal kita tak terima. Maknanya tasalsul ni never ending story. Akal kita tak terima. Akal kita menghukumkan cukup. Maknanya ini adalah makhluk manusia, ciptaan yang telah diciptakan oleh pencipta, yang pencipta itu pastinya esa, dan dia bukanlah ciptaan kerana kalau dia ciptaan, dia bukan lagi pencipta. Maka yang pencipta pasti dia bersifat dengan azali, tiada permulaan. Jadi kalimah qadim dia sama dengan azali dan sama dengan al-awwal. Allah Ta'ala berfirman, huwal awwal wal akhir. Huwal awwal, kalimah ni huwal awwal dalam bahasa Arab, ni Al-Quran, huwal awwal wal akhir. Kalimah huwal awwal, huwa tu dhamir ma'rifah. Dhamir mesti ma'rifah. Dhamir ma'rifah. Dhamir ma'rifah maknanya kata nama khas. Dia itu adalah Allah, diketahui. Huwa al-awwal. Dia itu diketahui bahawasanya dia itu adalah Allah. Dhamir itu ma'rifah. Ma'rifah dengan ma'rifah. Mubtada' ma'rifah, khabar ma'rifah. Al-awwal maknanya nak menunjukkan hanya dia. Sama macam huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Huwallah. Maknanya dhamir huwa dengan Allah. Dua-dua ma'rifah.
Dua-dua makrifah maknanya hanya dia. Dia punya faedah daripada bahasa Arab tu, hanya dia. Huwal awwal maknanya hanya dia. Hanya dia. Tak ada yang selainnya. Yang al-awwal. Al-awwal kat sini dengan makna yang tiada permulaan. Yang tiada permulaan. Dan salahlah bagi mereka yang mengatakan qul huwallahu ahad dengan makna katakan wahai Muhammad, yang Muhammad itu dialah Allah yang esa. Ada satu kelompok manusia yang mereka berpegang dengan ajaran hakikat lah kononnya ataupun batiniyah. Mereka bawa nama tasawuf, nama tarikat. Hakikatnya mereka lah yang mencemarkan nama tarikat dan mencemarkan nama tasawuf. Mereka inilah yang jadi punca nama tarikat dibusukkan. Mereka inilah jadi punca nama tasawuf itu dihina-hinakan. Kerana apa? Kerana mereka membawa kefahaman yang bertentangan dengan akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Sedangkan Sayyid Ahmad Ar-Rifa'i, pengasas tarikat Rifa'iyah, menyebut setiap perkara yang setiap hakikat, orang yang mendakwa hakikat yang khalafat syariah, yang bercanggah dengan syariah, maka dia adalah zindiqah. Ini dalam satu kitab hikam. Dia ada satu kitab hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Ahli Sunnah juga kitab hikam yang Ahli Sunnah. Yang satu lagi kitab hikam Ahmad Ar-Rifa'i disebut kullu haqiqatin khalafat asy-syari'ata fahiya zindiqah. Zindiqah ni maksud sesat, kufur. Daripada zindiqah. Maka orang yang mendakwa syariat, kalau bercanggah dengan orang yang mendakwa hakikat, kalau bercanggah dengan syariat, ia bukan hakikat pada asalnya. Bukan ilmu tasawuf. Bukan ilmu tasawuf, bukan tarikat yang benar. Ia menyimpang. Antara contoh penyimpangan yang seminggu dua yang kita dengar ni, tentang ajaran Sihab ni, dan juga ajaran sebahagian yang bukan daripada pemakaiannya seperti Hab, pakaiannya ada serban, ada jubah, boleh ceramah dan sebagainya, tapi membawa ajaran yang sama. Kita tak boleh double standard. Tak boleh double standard. Oh, kalau pakai serban, pakai jubah, lain, itu tinggi, itu ilmu tinggi. Tapi Hak cakap benda yang sama, Suhani cakap benda yang sama. Oh, yang ni disesatkan. Yang ni dikata siap keluar kenyataan akhbar lagi. Sebahagian daripada kelompok mereka siap keluar kenyataan akhbar lagi. Oh, ini kekufuran dan sebagainya. Siap buat video lagi nyatakan ini kufur. Tapi waktu yang satu lagi cakap, oh punya takwil, pusing-pusing cakap. Kita dalam Islam tidak seperti itu. Ajaran Ahli Sunnah tidak seperti itu. Ajaran Ahli Sunnah tidak double standard. Ikut pemakaian, ikut kemasyhuran, tak. Okay? Tetapi pengajaran kebenaran itu bukan diambil daripada syuhrah. Kebenaran itu diambil daripada jika ianya sepakat dengan Al-Quran dan hadis dan ijma' dan kitab para ulama yang mu'tabarah, maka kita pegang. Tapi apa yang mereka katakan bahawasanya huwallahu ahad itu adalah Muhammad itu Allah yang esa wal'iyadu billah. Ini hulul. Ini adalah hulul. Hulul ni maknanya mereka meyakini bahawasanya Allah meresap dalam Muhammad, atau Muhammad itu Allah meresap dalam Muhammad, jadilah Muhammad itu Allah. Atau ia keyakinan wahdatul mutlaqah, ittihad, kata Muhammad dan Allah itu bersatu. Ini sama macam golongan Kristian. Saya mungkin dah sekali dua dah ulang benda ni, tapi saya ulang lagi supaya kalau ada yang baru ikut, dia faham betapa rosaknya akidah pada akhir zaman ni, sehingga Nabi SAW bersabda, man ahya sunnati inda fasadi ummati lahu ajru syahid. Barang siapa yang dia menghidupkan sunnahku. Sunnah ni maknanya apa? Akidatan wa syariatan.
akidah Nabi dan syariat Nabi. Nabi tak pernah ajar bahawasanya dialah Tuhan. Tak pernah ajar. Tak pernah ajar. Para sahabat yang fudala, Sayyidina Abu Bakar, ketua sekalian wali. Ketua Sayyidul Awliya, ketua sekalian wali. Setelah para anbiya, setelah semua para anbiya 124,000 orang, para nabi dan para rasul, manusia yang paling afdal setelah para nabi adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Tak pernah ajar begitu. Setelah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar tak pernah ajar begitu. Setelah Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman tidak pernah ajar begitu. Setelah Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali tak pernah ajar begitu. Fudala'us sahabah pun tak pernah ajar begitu. Sekalian para sahabat tak pernah ajar begitu. Sekalian tabi'in tak pernah ajar begitu. Sekalian tabi'un tabi'in tak pernah ajar begitu. Apa dalilnya? Dalilnya adalah kitab Aqidatul Tahawiyah yang kita baca ni adalah kitab akidah salaf. Tak ada, kita takkan jumpa akidah salaf yang mengatakan Allah Muhammad, Muhammad Allah. Allah adalah Nur Muhammad, Nur Muhammad adalah Allah. Itu kesesatan. Bahkan bawa kepada kekufuran wal'iyadzubillah. Sama seperti ajaran Kristian. Jangan tertipu daya dengan mereka yang kata, oh ini perbahasan tinggi dan lain. Dusta. Dusta. Mereka cuba untuk meracuni pemikiran, konon-kononnya ini ajaran tinggi. Tapi perkara yang sama disebut oleh hak, oleh Suhani, oh Suhani lain, ini lain. Tak ada. Ulama kita tidak ajar begitu. Kerana Imam Junaid Al-Baghdadi telah berkata, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Al-Qushairi dalam Ar-Risalatul Qushairiyah, Imam Qushairi dia karang satu kitab tasawuf yang defend, mempertahankan akidah Ahli Sunnah yang kita belajar ni. Disebut dalam kitab tu, dinukilkan perkataan Imam Junaid Al-Baghdadi, At-Tauhidu ifradul qadimi minal muhdath. Yang dinamakan Tauhid Ahli Sufi itu ialah mengesakan zat yang qadim, mengesakan Allah. Ini kita sedang membicarakan tentang sifat qadim. Mengesakan Allah yang qadim, yang tiada permulaan, daripada menyerupai yang muhdath. Muhdath itu makhluk, manusia, jin, malaikah, batu-batu, kayu-kayu dan sebagainya. Sekalian alam ini adalah muhdath. Allah adalah qadim. Itu tauhid. Tauhid ni bukan makna ittihad, iaitu menggabungkan Allah dengan Muhammad. Itu bukan tauhid, wal-iyadzu billahi ta'ala. Maka faham kita dekat sini bahawasanya Allah Ta'ala hanya dia, huwal awwal, hanya dia yang bersifat dengan qidam, yang bersifat dengan qidam, yang tiada mula, yang tidak didahului oleh ketiadaan. Kemudian kata pengarang, daimun bilantiha, dan Allah Ta'ala itu kekal selama-lamanya, tiada pengakhiran. Kekal selama-lamanya, tiada pengakhiran. Maka Allah Ta'ala berfirman tadi, wal awwalu wal akhir, dialah yang tiada permulaan dan hanya dialah yang bersifat dengan al-baqa, yang kekal. Jadi di sini kita kena faham, bagi kalimah al-baqa, bila kita sebut baqa, kekekalan Allah, itu adalah kekekalan yang memang ianya sifat Allah. Sifat yang thabit, yang thabitatun bagi zatnya. Okey, bagi zatnya. Adapun boleh jadi kita jumpa yang mana kita faham bahawasanya syurga dan neraka juga kekal, tidak binasa. Arasy juga kekal, tidak binasa. Ada beberapa makhluk yang Allah Subhanahu wa taala berkehendak mereka itu kekal, menetapkan mereka itu kekal, tidak akan binasa. Maka di sini kita kena faham ada kaedah. Kerana kalimah al-awwal, bila kita sebut kalimah azali, kalimah qadim, kalimah awal, bagi makhluk juga kadang-kadang diitlakkan kalimah ini, diguna pakai kalimah ini. Tetapi di sini ada satu kaedah dalam ilmu akidah, dalam ilmu tauhid. Kaedahnya ialah ittifaqu fil lafzi
ikhtilafu fil ma'na. Iaitu sepakat pada lafaz. Ittifaq maknanya sepakat. Jangan guna ishtirak. Ishtirak kongsi. Ulama tauhid kata jangan kata ishtiraku fil lafzi tetapi ittifaqu fil lafzi. Pada lafaz bunyinya sama, ejaannya pun sama, tapi fahamnya lain. Fahamnya lain. Okay. Bila kita sebut qadim bagi hak Allah, awal bagi hak Allah, azali bagi hak Allah, maksudnya ialah yang tiada permulaan, yang tidak terkait pun dengan masa. Kerana masa itu ciptaan Allah. Kerana tu Al-Imam Abu Mansur Al-Baghdadi dalam kitabnya Al-Farqu Bainal Firaq telah menyebut wa ajma'u ala annahu la yahwihi makanun wa la yajri alaihi zamanun. Para ulama ahli sunnah telah bersepakat, ijma' ni maknanya tak ada khilaf, bahawasanya Allah Ta'ala itu tidak diliputi akannya tempat dan tidak berlalu baginya masa. Tak berlalu bagi Allah Ta'ala itu masa. Maka qadim Allah bukannya qadim yang kita faham dengan makna makhluk. Bagi makhluk kadang-kadang kita sebut qadim juga. Tapi qadim bagi makhluk adalah dengan berlalunya masa. Qadim bagi makhluk berlalu masa. Okay. Abadi bagi makhluk juga berlalu masa. Adapun bagi hak Allah Subhanahu Wa Taala, bila kita sebut qadim bagi hak Allah yang tiada mula, yang tidak didahului oleh ketiadaan. Tapi bila kita sebut qadim bagi makhluk, maksudnya apa? Maksudnya lama. Telah berlalu satu tempoh masa yang lama. Orang Melayu pun dah pakai juga. Kadang setengah orang Melayu dia kata, aku sayang kau sejak azali lagi. Sejak azali itu bukan maksud azali bagi hak Allah. Tapi azali itu lama. Dah lama dah aku sayang kau. Aku benci kau sejak azali lagi. Maksudnya dah lama. Bukan makna dia kat situ azali tu yang tiada permulaan kebenciannya, bukan. Kerana lafaz itu dia ittifaq, sepakat pada lafaz, tetapi bukan pada makna. Bukan pada makna. Makna qadim bagi hak Allah yang tiada mula. Makna qadim bagi makhluk lama. Sama juga dengan makna baqa atau daim. Okey, atau daim. Baqa, daim, al-akhir, al-akhir. Okey, maka ini kalimah dia ittifaq pada lafaz. Tapi pada makna ikhtilaf. Pada makna tak sama. Okay, kerana kekekalan Allah Subhanahu Wa Taala adalah sifatnya yang thabitatun bagi zatnya. Yang thabitatun pada zatnya maknanya memang zat Allah bersifat dengan kekekalan. Adapun bagi makhluk seperti syurga dan neraka dan ahli syurga nanti dan ahli neraka nanti dan nikmat syurga nanti dan azab api neraka nanti dan arash dan beberapa lagi makhluk yang lain itu kekal mereka kerana dikekalkan oleh Allah. Dikekalkan oleh Allah. Bukan sifat asal mereka itu kekal. Kerana mereka itu makhluk. Kerana mereka itu makhluk. Bukankah kita sebut tadi yang makhluk itu mumkinul wujud. Semua perkara yang mumkinul wujud, yang makhluk itu disebut sebagai mumkinul wujud. Pada akal kita hukumkan harus pada akal ianya ada dan harus pada akal ianya tiada. Maka daripada sudut hukum akal kita menerima, akal kita boleh menerima bahawasanya syurga itu binasa. Akal kita boleh menerima neraka itu binasa. Akal kita boleh menerima bahawasanya nikmat syurga itu binasa dan azab api neraka itu binasa. Akal kita boleh terima. Tetapi secara syara'annya, secara syaraknya, kita tak boleh kata syurga akan binasa, tak boleh kata neraka akan binasa. Kerana apa? Kerana Allah Ta'ala telah menjanjikan
bahawasanya syurga dan neraka tidak binasa. Kalau seseorang dia kata syurga binasa, syurga dan neraka itu akan binasa, maka dia telah bercanggah dengan Al-Quran, bercanggah dengan ijma' dan dihukumkan terkeluar daripada Islam. Tetapi faham kita dekat sini ialah bagi hak Allah, penggunaan kalimah al-baqa', penggunaan kalimah ad-daim, penggunaan kalimah al-akhir. Apabila kita itlaq pada Allah, maksudnya adalah sifat Allah yang maha kekal, yang tidak akan binasa selama-lamanya, kerana dia memang bersifat dengan sifat tersebut. Tapi kekekalan bagi makhluk itu hanya pada lafaz sahaja, hanya pada lafaz sahaja yang sepakat, tetapi pada faham maknanya itu berbeza. Berbeza kerana makhluk ini asal sifat mereka binasa, tapi dikekalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan berlalunya masa bagi makhluk ini, termasuklah syurga dan juga api neraka. Harapnya jelas yang tu. Baik, kata pengarang, wajib aradi, nanti kita bincang. Okay. Wajib aradi ni nanti kita bincang insya-Allah tentang tu. Kita sedang bincangkan tentang qadim. Sifat qadim ni dia wajib akli dia cerita lain dengan wajib aradi tu. Wajib. InsyaAllah nanti kita bincang itu, masalah itu. Baik. Kata pengarang, la yafna wa la yabid wa la yakunu illa ma yurid. Kata pengarang rahimahullah, Allah Ta'ala tidak akan binasa, yakni tidak akan musnah selama-lamanya. Ini adalah penekanan terhadap makna daimun bilantiha. Penekanan bagi makna daimun bilantiha, iaitu Allah Ta'ala pasti tidak akan mengalami kebinasaan dan tidak akan mengalami kemusnahan. Allah Ta'ala berfirman, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Dalam firman Allah, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Okay. Kalimah wajah di situ adalah dengan makna zat Allah, dan kekallah zat Allah. So Allah Ta'ala itu maha kekal selama-lamanya. Bukan wajah dekat situ, dengan makna muka. Muka ni muka. Bukan makna wajah situ muka, tetapi wajah di situ dengan makna kekal. Kekal selama-lamanya. Dan kata pengarang, tidaklah sesuatu itu berlaku melainkan menurut kehendaknya. Yang ni kita masuk dalam bab masyiatullah. Bab masyiatullah ataupun iradatullah. Masyiatullah ataupun iradatullah maksudnya ialah kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Kata pengarang, wala yakunu illa ma yurid. Tidak ada sesuatu pun yang berlaku di alam ini melainkan Allah Ta'ala yang kehendak ianya berlaku. Ini adalah sesuai dengan sabdaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, masya Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Saya harap semua boleh hafal hadis Nabi SAW yang penting. Bahkan dijadikan wirid. Saya pernah mengajar satu masjid ni, ramai juga pakcik-pakcik macam-macam yang dah umurnya 60 tahun ke atas. Jadi kita ajarkan akidah, kita sebut tentang ni, masya Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Dia terkejut. Dia kata, ustaz, saya daripada muda baca ni wirid, saya ambil dengan guru saya dulu. Wirid ni bagus untuk diamalkan. Masya Allah kana wa ma lam yasha lam yakun. Dia antara dia punya kelebihan wirid ni ialah dipelihara
dipelihara diri kita daripada musibah dan bencana. Tetapi kita kena fahamlah, kalau ditimpa bencana dan musibah, bererti itu Allah Ta'ala kehendak perkara tersebut ke atas kita. Maka tidak ada sesuatu pun di alam ini yang berlaku tanpa kehendak Allah. Semua berlaku dengan kehendak Allah. Semua berlaku dengan kehendak Allah. Daripada hadis Nabi SAW, Masya Allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun. Maksudnya ialah apa sahaja yang Allah Ta'ala kehendak pasti akan berlaku, dan apa yang Allah Ta'ala tidak kehendak pasti tidak akan berlaku. Dan kehendak Allah tidak berubah. Ketetapan Allah tidak berubah. Kehendak Allah dan ketetapan Allah tidak berubah. Kerana apa? Kerana setiap yang berubah, al-mutaghayyiru, kaedah dalam tauhid, kena faham, boleh catat dan hafal. Okay. Al-mutaghayyiru yahtaju ila man yughayyiruhu min halatin ila halatin ukhra. Setiap yang berubah, dia berhajat kepada yang mengubahnya dari suatu keadaan kepada keadaan yang lain. Maka setiap yang berubah itu lemah. Wal mutaghayyiru ajiz wal ajizu la yakunu ilaha. Maka setiap yang berubah itu lemah. Kerana apa dia lemah? Kerana dia berhajat kepada selainnya. Dan yang berhajat kepada selainnya itu lemah. Dan yang lemah tidak akan menjadi Tuhan. Pasti. Pasti. Maka Allah Ta'ala tidak berubah. Zatnya tidak berubah. Sifatnya tidak berubah. Maka kita kena faham dekat sini bahawasanya kehendak Allah Ta'ala tidak berubah. Sama sekali. Sama sekali. Okay? Kerana kalau berubah pasti dia berhajat. Al-muhtaj. Dia berhajat kepada selainnya. Wal-ihtiyajiyatu tunafil uluhiyah. Dan keberhajatan kepada yang lain, menafikan ketuhanan. Maka setiap sesuatu yang berhajat kepada yang lain, dia lemah, yang lemah tak akan jadi Tuhan. Pasti. Maka kehendak Allah tidak berubah. Kehendak Allah tidak berubah. Dalam satu hadis, Nabi SAW menceritakan tentang baginda berdoa kepada Allah. Baginda berdoa kepada Allah dengan 3 doa. Maka 2 dimakbulkan, 1 tidak dimakbulkan. Kerana yang tidak makbul itu kerana Allah Ta'ala berkehendak, memang berkehendak pada azali bahawasanya perkara tersebut tidak akan berlaku. Maka Allah Ta'ala berfirman dalam hadis kursi sebagaimana disebut oleh Nabi SAW, Ya Muhammad, inni idza qadaitu amran fa innahu la yurad. Wahai Muhammad, sesungguhnya aku apabila telah menetapkan sesuatu perkara, fa innahu la yurad, maka ianya tidak akan dapat ditolak. Yakni daripada perkataan daripada hadis ini, hadis kursi yang disebut oleh Nabi SAW. Maka faham kita bahawasanya kehendak Allah tidak berubah. Adapun di sana ada perbahasan tentang dipanggil sebagai takdir yang mubram dan takdir yang muallaq. Takdir yang mubram dan takdir yang muallaq. Okay. Takdir yang mubram dan takdir yang muallaq ini ada perbincangannya yang ia memerlukan sedikit masa yang panjang. Tetapi ala kulli hal, kita jelaskan dulu pada malam ini bahawasanya takdir Allah tidak berubah. Takdir Allah tidak berubah. Kata Imamuna Al-Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah, ma syi'ta kana wa illam asya' wa ma syi'tu illam tasya' lam yakun. Ma syi'ta kana wa illam asya', apa yang engkau telah kehendak wahai Allah pada azal pasti akan berlaku walaupun aku tidak kehendak. Wa ma syi'tu illam tasya' lam yakun,
dan apa yang aku kehendak, jika engkau tidak kehendak pada azal, pasti tidak akan berlaku. Maka kehendak Allah Subhanahu wa taala tidak berubah, dan ketetapan Allah tidak berubah. Maka semua perkara telah dikehendaki oleh Allah pada azal, sama ada perkara tersebut ianya baik ataupun perkara itu adalah buruk, berlaku dengan kehendak Allah. Apa yang baik itu berlaku dengan redha Allah. Apa yang tidak baik itu berlaku tanpa redha Allah. Maka jika ditanya pada kita, apakah makna iradah? Apakah jika ditanya pada kita dengan lebih lanjut tentang sifat iradah dan masyiah, maka kita faham bahawasanya makna iradah dan masyiah itu ialah ia adalah suatu sifat yang azali, yang abadi. Sifatun azaliyatun abadiyatun. Sifat yang tiada mula, yang tiada akhir, yang sabit pada hak Allah. Yukhassisullahu biha, yang dengan sifat itu, fungsi sifat itu ialah Allah Ta'ala mengkhususkan al-jaizal akli, perkara yang harus pada akal tadi, yang kita bincang pada hukum akal tadi. Okay, bil wujudi, badalal adam, yang mana Allah Ta'ala mengkhususkan suatu perkara yang harus pada akal dengan suatu kewujudan, okay, berbanding dengan ketiadaan, dan Allah Ta'ala menetapkan suatu sifat yang harus padanya berbanding dengan sifat lain yang juga harus padanya, dan Allah Ta'ala menetapkannya pada suatu waktu berbanding dengan suatu waktu yang lain yang juga harus berlaku atasnya. Apa makna dia? Kita tak faham pula lah. Baik. Tadi kita dah faham hukum akal tadi, yang harus pada akal tadi. Bahawasanya wujud kita ni, akal kita boleh menerima kewujudan ia dan ketiadaan ia. Okay. Stop. Faham dari situ? Makanya, bila kita sebut harus pada akal, maka kita sedang membincangkan suatu kewujudan yang akal kita menerima keharusan wujudnya dia dan keharusan ketiadaan dia. Maksud wujud dekat sini ialah semua benda. Semua benda. Semua benda selain Allah. Kerana kita sedang bincang mungkinul akli, maka kita sebut semua benda itu selain Allah. Sama ada perkara itu adalah ain. Ain tu maknanya fizikal benda. Fizikal benda. Jisim tu. Ajsam tu. Jisim benda tu. Atau ianya adalah sifat benda tu. Atau dalam bahasa lain, arad. Dalam bahasa ilmu tauhid kadang, arad sebut sebagai sifat. Sifat benda tu. Okay. Sama ada ia besar atau kecil, atau tinggi, atau rendah, atau panjang, atau pendek, atau lebar, atau nipis, tebal atau nipis. Itu adalah sifat bagi jisim tadi, bagi ain tadi. Atau ianya ain benda tu. Ain benda tu macam dinosaur tadi lah. Kita sebut tadi. Akal kita terima dinosaur wujud, dan akal kita juga boleh terima dinosaur tu tak wujud. Dan akal kita menerima dinosaur tu ada yang besar, dan akal kita menerima dinosaur tu ada kecil. Dan akal kita menerima bahawasanya dinosaur tu wujud berjuta tahun dahulu, dan akal kita juga boleh terima dinosaur itu mungkin wujud akan datang. Akal kita terima. Jadi faham daripada sini apa dia? Faham sini apa dia? Iaitu masyiatullah, wazifah dia. Fungsi sifat tu, ta'alluqnya tu. Apa dia? Iaitu mengkhususkan perkara yang mungkinul akli. Perkara yang mungkinul akli ni yang kita sedang sebut ni, okay, dengan kewujudan. Sekarang ni contoh, saya adalah sejenis manusia, sejenis makhluk yang pada hukum akal saya ni harus wujud, saya ni juga harus tak wujud. Tapi Allah yang mengkhususkan saya wujud, maka wujudlah saya. Allah berkehendak untuk mengkhususkan saya dengan kewujudan saya, maka wujudlah saya. Wujudnya saya kerana Allah kehendak untuk saya wujud. Okay, fine. Akal boleh terima tak saya wujud? Boleh terima. Kalau saya tak wujud pun akal boleh terima tak? Boleh terima. Tapi sekarang saya wujud. Kerana apa saya wujud? Kerana Allah Ta'ala khususkan kewujudan saya.
Allah Ta'ala khususkan, Allah nak jadikan saya. Maka wujudlah saya. Dengan wabisifatin duna ukhra. Yang tadi kita sebut, bil wujudi badal al-adam. Allah khususkan kewujudan saya, wujudnya saya ini berbanding dengan ketiadaan saya. Maka saya wujud. Alhamdulillah. Badal al-adam. Wabisifatin duna ukhra. Dan dengan suatu sifat yang harus untuk saya bersifat dengannya, berbanding dengan sifat yang lain. Okey, sekarang ni saya ni lelaki ke perempuan? Saya lelaki. Saya lelaki. Lelaki itu sifat. Sifat bagi saya. Ni zat saya ni, manusia ni. Zat saya ni, manusia ni, badan saya ni. Dan sifat saya, Allah Ta'ala jadikan saya lelaki. Okey. Berbanding dengan perempuan. Walaupun harus saya ini, Allah Ta'ala jadikan saya perempuan. Saya lahir keluar daripada perut mak saya perempuan. Harus. Tapi kenapa saya tak perempuan? Kerana Allah Ta'ala khususkan saya untuk jadi lelaki. Jadilah lelaki saya. Berbanding dengan perempuan. Walaupun sifat perempuan itu harus juga pada saya. Dan saya ni badannya besar. Harus juga saya ni kecil. Tapi kerana Allah khususkan saya besar, besarlah saya. Itu maksud dia. Maknanya Allah Ta'ala masyiahnya itu boleh khususkan kita dengan suatu sifat berbanding sifat yang lain. Sama ada kurus atau besar, atau lelaki atau perempuan, atau Melayu atau Jawa, atau Banjar, atau orang putih, atau Belanda, atau Jepun, atau Cina, atau Korea. Harus. Tapi Allah khususkan saya lahir, bapaknya Banjar, maknya Cina. Itulah kekhususan Allah terhadap diri saya. Berbanding dengan lain. Buat harus berakal. Saya ni lahir orang Eropah. Mata biru, rambut perang. Harus. Tapi tidak begitu. Kerana apa? Kerana Allah Ta'ala tidak kehendak begitu. Allah kehendak begini. Itu maksud dia. Okay. Wa biwaqtin duna akhar. Dan dengan suatu waktu, berbanding dengan waktu yang lain, Allah khususkan saya berada pada tahun 2023 sekarang. Maka saya berada sini. Harus pada akal saya hidup zaman Nabi Adam. Harus pada akal saya berada atas bahtera Nabi Nuh bersama dengan Nabi Nuh. Harus pada akal. Tetapi kenapa saya bukan berada pada zaman Nabi Nuh? Sebab Allah Ta'ala tidak kehendak untuk saya berada pada zaman Nabi Nuh. Maka Allah kehendak saya berada pada zaman ni. Maka jadilah saya pada zaman ni. Itu maksud wazifatu al-masyiah, wazifatu al-iradah. Okey, ta'alluqnya iradah itu dan ta'alluqnya masyiah itu adalah pada perkara yang mungkinul aqli. Baik, kita akan bincang lagi panjang insya-Allah, dan kita akan sambung dengan lebih lagi perbahasan. Sampai sini sahaja, barakallahu fikum. Dan ada beberapa persoalan lagi yang penting tentang masalah redha, tentang masalah kaitan di antara iradah dengan redha dan sebagainya. Itu kita akan bincang nanti pada sesi akan datang. Barakallahu fikum, jazakumullahu ta'ala kull khair. والله تعالى أعلم وأحكم. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أحياء والأموات يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله